5 negara paling muram di dunia. Tekanan hidup, keperluan pekerjaan serta tekanan menguruskan keluarga kerap kali menjadi punca utama mengapa ramai di kalangan kita mengalami masalah kemurungan. Selain faktor peribadi, suasana serta budaya hidup juga menjadi penentu tahap kesihatan mental seseorang. Apa yang menakutkan, kajian di seluruh dunia mendapati berlaku kenaikan lebih 18% individu yang mempunyai masalah kemurungan dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini. Jom kami senaraikan 5 negara paling tinggi kadar kemurungan dan sakit mental di kalangan rakyat mereka. Nombor 5, Indonesia. Dengan jumlah penduduk seramai lebih 260 juta orang, ketika ini dianggarkan 3.7% daripada jumlah keseluruhan penduduk Indonesia atau 9 juta orang mempunyai masalah depresi. Sementara itu, 3.3% daripada penduduk negara tersebut mempunyai masalah kebimbangan melampau atau 8.1 juta orang. Satu perkara yang menjadi masalah kepada negara tersebut adalah jumlah petugas perubatan yang sangat kecil jumlahnya bagi menangani masalah kemurungan dan kebimbangan. Dengan hanya 773 orang pakar sakit jiwa dan 451 orang pakar psikologi, amat sukar untuk lebih 16 juta orang mendapatkan rawatan yang sempurna. Nombor 4, Brazil. Negara yang terkenal dengan bola sepak serta kehidupan yang santai ini menyembunyikan realiti sebenar tahap kesihatan mental masyarakat mereka. Dianggarkan lebih 11 juta penduduk Brazil atau 5.8% mengalami masalah kemurungan sementara 19 juta lagi mengalami kebimbangan melampau. Penyelidik berpendapat faktor sosial dan ekonomi yang tidak seimbang menyebabkan situasi ini berlaku. Kes-kes keganasan serta kemiskinan menjadi punca utama mengapa terlalu ramai rakyat Brazil mengalami masalah mental setiap hari. Nombor 3, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat menduduki tempat ketiga, mencatatkan lebih 17.5 juta orang pengidap masalah depresi dan 18.7 juta orang mengalami masalah kebimbangan. Statistik ini mewakili 5.9% dan 6.3% jumlah keseluruhan populasi negara tersebut. Satu-satunya negara maju yang terletak dalam kedudukan 5 teratas turut tidak membantu kerana dilaporkan hanya 37% daripada jumlah keseluruhan pesakit berjaya mendapatkan rawatan. Sama seperti Indonesia, Amerika Syarikat turut sama mengalami kekurangan tenaga pakar yang sangat ekstrim, khasnya di kawasan-kawasan pedalaman dengan banyak hospital akhirnya terpaksa menghentikan operasi kerana ketiadaan pakar perubatan. Nombor 2, China. Budaya negara China yang dibentuk untuk lebih mementingkan kepentingan ekonomi tanpa mengambil kira tahap kesihatan mental orang ramai, seharusnya diberikan perhatian yang lebih wajar oleh kerajaan negara tersebut. Dengan jumlah 55 juta orang pengidap kemurungan dan 40 juta orang pengidap kebimbangan melampau, China menjadi negara kedua paling ramai warga negara mempunyai masalah mental. Kerajaan China melaporkan buat kali pertama hasil kaji selidik berkenaan tahap mental masyarakat mereka mendapati wujud kenaikan ketara tahap pesakit dalam tempoh 30 tahun. Nombor 1, India. Berdepan dengan ketidakseimbangan ekonomi, jurang pendapatan yang besar, masalah fasiliti dan infrastruktur serta isu politik yang seringkali dikaitkan dengan korupsi, negara India menduduki kedudukan pertama dalam jumlah individu yang mengalami masalah penyakit mental berbanding ke semua negara di dunia. Dengan jumlah 56.7 juta orang atau 4.5% mengalami kemurungan dan 38.5 juta orang atau 3.0% mengalami kebimbangan melampau, statistik yang serupa ditemui tak kira di kawasan bandar atau luar bandar. Negara ini juga berdepan dengan masalah kekurangan tenaga pakar, hanya mempunyai satu pakar perubatan bagi 100,000 orang yang menyebabkan ramai rakyat mereka memilih untuk tidak mendapatkan bantuan.
Apa yang lebih menakutkan, dengan anggaran 322 juta orang jumlah pesakit yang mempunyai masalah mental di seluruh dunia, separuh daripadanya berada di Asia, dengan India dan China menjadi penyumbang utama. 5 negara benarkan hubungan cinta manusia dan haiwan. Cinta hadir apabila dua hati rasa saling melengkapi antara satu sama lain. Cinta itu menyerahkan sepenuh jiwa dan raga. Namun cinta juga mampu membutakan kerana ia bersifat ingin memiliki. Cinta buta sehinggakan ada individu yang memilih untuk mengadakan persetubuhan luar tabii dengan haiwan. Nampak pelik di negara kita sehingga ada undang-undang jika disabitkan kesalahan. Namun terdapat beberapa negara yang masih membenarkan cinta buta terlarang ini. Jom kita saksikan 5 negara yang masih membenarkan hubungan cinta antara manusia dan haiwan ini. Nombor 5. Meksiko. Di Meksiko, wujud beberapa kawasan khas yang diisytiharkan sebagai zon toleransi atau zona de tolerancia sejak tahun 1918 di mana segala aktiviti gelap melibatkan pelacuran dan apa saja kelakuan seksual dibenarkan. Dua daerah paling terkenal adalah Tijuana, yang terkenal sebagai destinasi pelancongan terkenal dunia serta sebuah kawasan kecil dinamakan Boys Town, terletak di Pekan Nuevo Laredo, tidak jauh dari sempadan negeri Texas, Amerika Syarikat. Terkenal bukan sahaja sebagai pusat aktiviti pelacuran di kalangan rakyat Amerika Syarikat, kerana reputasi Boys Town bukan saja terhenti di situ. Salah satu tarikan utama Boys Town yang sudah menjadi tradisi bagi mereka yang berani adalah menyertai pertunjukan yang dinamakan sebagai The Donkey Show. Pertunjukan tersebut adalah persembahan secara langsung di atas pentas di mana seorang wanita akan menjalankan persetubuhan secara terbuka dengan seekor keldai jantan untuk tontonan semua. Nombor 4. Finland. Antara perkara paling aneh yang dibenarkan Finland dari segi undang-undang adalah membenarkan hubungan seks di antara manusia dengan haiwan peliharaan mereka. Ini bermakna di Finland, seseorang boleh bersetubuh dengan haiwan kesayangan mereka tanpa perlu rasa bimbang ditangkap. Garis panduannya jelas, hubungan itu dibenarkan selagi mana ianya berlaku tanpa paksaan, maksudnya dilakukan secara rela agaknya. Seseorang individu tidak boleh menjalankan hubungan seks dengan haiwan peliharaannya sehingga menyebabkan kecederaan berlaku. Undang-undang Finland pada asalnya melarang hubungan sebegini rupa dilakukan, tetapi pindaan pada tahun 1971 membenarkannya berlaku. Alasan kerajaan Finland untuk membenarkannya mudah, kebenaran ini perlu bagi membolehkan mana-mana individu yang gagal mendapat pasangan atau hidup kesunyian mempunyai jalan pilihan bagi melampiaskan nafsu mereka secara selamat. Nombor 3. Hungary. Hungary merupakan antara negara paling lemah dari aspek undang-undang berkenaan pelindungan haiwan, tidak mempunyai akta yang meletakkan apa saja perlakuan seksual melibatkan haiwan sebagai satu jenayah. Anda boleh menyimpan dan mengedar video pornografi zoofilia secara terbuka tanpa ada sebarang tindakan boleh diambil kepada anda di negara itu. Bagaimanapun, masyarakat Hungary memilih jalan lebih ekstrim, bergelar negara pengeksport terbesar dunia selain Brazil dalam penghasilan video-video lucah hubungan luar tabii di antara manusia dengan haiwan. Hasil daripada industri itu jugalah industri gelap, pusat-pusat pelacuran melibatkan haiwan dibuka bagi menampung permintaan yang ada. Antara haiwan yang sering dijadikan mangsa adalah kambing, kucing dan juga anjing. Nombor 2. Brazil. Dalam satu kajian yang dijalankan di Brazil melibatkan 492 responden lelaki berusia di antara 18 sehingga 80 tahun, didapati lebih 35% daripada mereka mengakui pernah menjalinkan hubungan dengan haiwan. Lebih malang, hasil daripada pelakuan mereka itu ramai di antara mereka telah mengalami masalah kanser zakar. Itu satu masalah besar di Brazil, kanser zakar akibat jangkitan seksual dengan haiwan. Apa yang lebih mengejutkan,
Kejadian hubungan kelamin di antara lelaki yang berjaya ditemuduga dengan haiwan seperti kuda betina, lembu, inzir dan ayam pun mereka sapu, biasanya dijalankan secara berkumpulan atau dalam bahasa mudahnya gangbang, menyebabkan transmisi jangkitan mudah berlaku sesama mereka. Nombor 1. Colombia. Di beberapa kawasan di Colombia, seks dengan keldai adalah satu tradisi biasa bagi sesetengah ahli masyarakat mereka. Tradisi ini pula diajar oleh bapa kepada kanak-kanak lelaki bagi mematangkan mereka dari aspek seksualiti. Bagi penduduk di Tierra Baja, Cartagena, sebuah pekan pesisiran pantai di Colombia, seks dengan keldai merupakan satu lumrah biasa walaupun amalan ini dikecam hebat masyarakat Colombia lain. Diajar kepada remaja lelaki sejak usia 13 tahun untuk mengelakkan mereka daripada terjerumus menjalankan kegiatan seks dengan wanita atau selalu melakukan onani akibat dorongan nafsu. Penduduk di sana melihat hubungan seks dengan keldai sebagai satu alternatif yang lebih baik. Ekoran daripada tradisi itu jugalah wujud pembekal-pembekal keldai yang akan menyediakan haiwan tersebut serta ruangan yang selamat bagi membolehkan remaja-remaja tadi melampiaskan nafsu mereka. Walaupun begitu, adalah menjadi satu kesalahan sekiranya ibu bapa memaksa anak-anak mereka melakukannya tanpa kerelaan anak mereka. Terima kasih kerana menonton.